kerjaya, kesihatan. Jadi kalau kita pegang semua ni dari Allah, kita akan bawa balik kepada Allah. Yang ni perkataan yang Allah sebut, qalilan ma tashkurun. Kalau kau sedar kau daripada Allah, kau akan bawa diri kau kepada Allah. Orang yang boleh bawa semuanya kepada Allah, barulah dia masuk dalam bab syukur. Ini yang disebut dalam Al-Quran pada ayat lain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang syukur, aku tambah nikmat. Macam mana orang ni boleh syukur? Sebab dia ni tadi nampak yang dia dari Allah. Dan dia akan balik pada Allah. Mana ada orang duduk dalam dunia ni lama-lama, tuan-tuan? Tuan-tuan pun kerja TMB, mana ada selama-lama TMB? Mana tak? Ada yang setahun lagi nak pencen, ada 2 tahun lagi nak pencen. Maknanya, kita tak kekal. Kalau kerja pun tak kekal, hidup pun tak kekal. Mana ada orang duduk dalam dunia ni kekal sampai bila-bila? Tak ada. Tak ada. Sampai bila-bila tak ada. Semua orang akan balik. Dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bawa balik kepada Allah. Itu dalam konsep, 3 konsep yang disebutkan oleh ulama bila sebut bab ni. Apa dia? Minallah, ilallah, wa billahi. Apa dia minallah? Kita kena pegang, kita ni semua daripada Allah. Ilmu ke, amalan ke, hatta dapat sembahyang maghrib ni Allah bagi. Bukan sebab kita tahu. Dulu kita tahu tak? Kita tahu sembahyang maghrib wajib, tapi kita tak dapat. Sebab apa tak dapat? Sebab Allah tak bagi. Tak bagi. Ya. Kalau Allah tak bagi, tetap Allah tak bagi. Tapi kalau Allah nak bagi, tetap dia bagi. Ya. Bila kita ingat semua daripada Allah, ketika itu kita akan bawa ilallah wa ilallah kepada Allah. Barulah wa billahi. Baru dia bersama Allah. Ada 2 keadaan bersama Allah. Amalan yang kita bawa kepada Allah, kata ulama kena ikhlas. Baru bersama Allah. Orang yang sedar yang dia daripada Allah, dia bawa kepada Allah, lalu dia wabillahi, iaitu kata ulama apa dia? Iaitu tak keluar daripada perjalanan syariat. Syariat dia tak keluar, baru dia bersama Allah. Maka kata ulama pula ikhlas. Dia ikhlas. Itu orang ni, ni kena jaga. Saya bulan Ramadan sampai Syawal, banyak benda saya fikir. Antara perkara saya fikir, apa dia? Akhir zaman ni, Allah ramai matikan kita dalam keadaan yang baik-baik. Kalau dulu, kita nak dengar orang mati malam Jumaat susah. Pasal tak? Dalam satu kampung nak dapat malam Jumaat susah. Kebanyakannya Saturday night fever. Semua. Sabtu malam Ahad malam kan. Sekarang ni macam senang je. Meninggal kat mana? Meninggal kat Madinah. Meninggal kat mana? Meninggal kat Mekah. Kubur dekat mana? Sebelah Sayyidina Osman. Di Baqi'. Dia nampak kan? Senang. Sekarang macam senang kan? Meninggal kat mana? Lepas ambil semayang. Meninggal macam mana? Tengah baca khutbah. Meninggal kat mana? Tengah sujud. Dulu susah nak dengar. Jangan kata, dulu mungkin tak ada Facebook Ustaz. Tak ada media masa. Kalau dalam satu kampung, dulu kampung kita punya komunikasi, kita punya telekomunikasi hebat tau. Orang buat satu perkara, tak sampai 1 hari, satu kampung dah tahu. Punya hebat dia punya WhatsApp. WhatsApp dulu lagi hebat. Jangan main-main. Rumah jauh-jauh, tapi berita dah boleh dengar. Kau nak tahu tijak, nampak tu WhatsApp dulu. Tapi rahsia itu rahsia orang Melayu. Lagi hebat orang dulu punya WhatsApp. Tapi kita nak dengar mati malam Jumaat, mati ni mati baik. Allah, susah. Setahun sekali, 2 tahun baru dah mati malam Jumaat. Untung orang ni dapat mati malam Jumaat hari Jumaat. Sekarang terlalu kerap.
Saya terfikir benda ni. Apa sebenarnya? Apa sebenarnya? Tapi bila kita tengok hadis balik, kat situ kita macam dapat jawapan lah. Ini cuma pandangan saya. Pandangan saya apa? Nabi kata, besok akhir zaman, orang baik tinggal sikit. Hadis dia mana? Bada'al Islam ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Lalu ditanya oleh sahabat, apa dia ghuraba ya Rasulullah? Iaitu orang baik yang dikelilingi oleh orang jahat. Masa tu orang kan keliru. Yang ni baik ke jahat? Sebab yang baik Nabi kata disangka jahat dan yang jahat disangka baik. Baik, kita tengok pula saat kiamat nanti. Besok apabila kiamat ini tak ada satu pun orang mukmin. Hatta Nabi SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat jika ada seorang daripadanya orang makna dalam tu tak ada orang baik langsung. Tuan-tuan, kalau semua orang baik dah dimatikan oleh Allah, makanya orang baik tinggal sikit. Bila orang baik tinggal sikit, maknanya yang Nabi sebut ni dah dekat belum? Dekat lah. Mana qiyamah itu dah nak dekat lah. Ini yang Nabi sebut di dalam hadis yang lain. Besok umat aku, dia akan terkena satu fitnah, dia kata. Fitnah apa? Fitnah kemudahan. Fitnah kemudahan ni apa, tuan-tuan? Iaitu, disebut oleh ulama, iaitu kekayaan, kesenangan. Kita dah menuju ke sana dah kan. Kita sekarang dah banyak senang tau. Ada jumpa Datsun 120Y. Biji kanan. Datsun Driving School mana ada. Paling-paling lelaki sekarang orang pakai MyVio. Mana ada kereta lama-lama cari kat kampung. Dah mula dah ni. Yang Nabi sebut ni dah sampai tau. Jadi apa yang kita takut, bila masa tu sampai, kita tak ada apa-apa. Kita nak halang benda ni sampai, tak boleh. Sebab disebut oleh Rasulullah SAW. Tetapi orang yang bijak, dia berfikir, macam mana aku nak menghadapi zaman itu. Orang Jawa kata preparation. Ini kata orang Jawa lah. Preparation, dia kata. Bagaimana kita nak menghadapi, nak menghilangkan, tak boleh. Sebab kalau kata hilang, Nabi bohong. Sebab wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang Nabi cakap semua wahyu daripada Allah. Kalau Nabi bohong, makna Allah bohong. Kalau Allah bohong, Quran bohong. Tetapi al-kayyis, kata Nabi SAW, mereka ni fikir macam mana aku nak menghadapi zaman itu. Begitu juga, tanda rahmat itu dicabut oleh Allah. Apa ni? Kata ulama, apabila kebaikan yang telah kita lakukan hilang sedikit demi sedikit. Tengok apa yang dah hilang ni. Witir dah hilang belum? Witirnya dah hilang belum? Kalau witirnya dah hilang, maknanya rahmat dah kena cabut dalam diri kita. Sedekahnya dah hilang belum? Kemarin bulan puasa kan, kita sedekah banyak kan? Sedekah, muri sampai berebut. Aku nak malam 21, aku nak malam 25. Ini murinya ada lagi tak? Kan baca Al-Insan. Tengok Al-Insan. Siapa yang suka bagi orang makan? Kan kita tak bagi Jumaat, kita baca As-Sajadah. Dapat As-Sajadah, tengok dalam Al-Insan, ada tak cerita orang bagi makan? Siapa dia orang yang bagi makan tu? Jadi bagi makan ni bukan mestinya Ramadan. Bukan mestinya Ramadan. Kita suka bagi orang makan. Jadi selalu bagi orang makan. Maka kalaulah amalan yang kita buat bulan lepas telah dicabut oleh Allah sedikit demi sedikit,
bermakna rahmat itu telah dicabut. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca lagi tak? Kalau dah tak baca, rahmat dah kena cabut. Walhal istighfar itu tidak sahaja wajib dalam bulan Ramadan, tetapi wajib dia baca setiap hari. Pasal apa saya kata wajib? Sebab kita bukan Nabi. Kalau Nabi, tak wajib. Sebab Nabi tak ada dosa. Orang yang wajib bertaubat ini adalah orang yang berdosa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ustaz, bulan Syawal nak kena baca juga Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh. Tak nak baca Allahumma innaka afun karim, baca astaghfirullahalazim. Nampak tak? Kan dah kena cabut istighfar tu. Istighfar dah kena cabut dah. Sebulan akhir Ramadan kemarin aku tengok. Allahumma innaka afun karim Lailatul Qadar, Ustaz. Ya. Kerana lemang sebatang habis. Tu kan. Ya. Itu yang minggu lepas saya kuliah, saya cakap dengan orang Sarawak, selamat Hari Raya Aidilfitri, selamat Hari Raya orang Melayu. Orang Melayu raya sebulan, sambung raya haji. Dia pada masuk Syawal, Zulkaidah, ada lagi open house tau, jangan main-main. Ini minggu depan, minggu Sabtu Ahad ni ada lagi open house ni. Dah Syawal dah habis, dah masuk Zulkaidah. Ya, tapi tak apa. Ya, raya orang Melayu. Ya, alhamdulillah. Sebab bukan senang nak ajak orang datang rumah. Kan? Selalu close house. Ya, sebab Nabi suruh ajak orang datang rumah. Bila kita datang rumah, di antara rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat rahmah, apa kata Nabi SAW? Satu rumah yang ada membela anjing. Yang kedua, rumah yang ada patung-patung dan gambar-gambar yang bernyawa. Rumah tu ada patung, melainkan patung kanak-kanak. Yang ini maafkan kata ulama. Rumah yang ada patung dan gambar-gambar yang bernyawa, yang cukup sifat. Contoh, gambar kita dapat pingat PJK, perut jauh ke depan. Kita pun apa? Nampak tak? Gambar anak kita combo, kita letak kat dinding. Yang kita pamerkan. Yang kita pamerkan, cukup sifat. Cukup sifat. Yang ni malaikat rahmat tak masuk. Dan setengah ulama menyatakan malaikat rahmat tidak mengambil amalan rumah orang yang ada di dalamnya perkara tersebut. Solusi dia macam mana? Agak jauh lagi. Jalan keluarnya macam mana? Ni gambar ni. Kalau anjing jalan keluarnya buang je lah kan. Bagilah kita orang Islam takkan nak bela anjing. Dekat rumah. Memang kita tak bela anjing lah. Tapi jangan, sekarang ni ada orang Islam yang bela anjing. Dekat tempat saya ada orang Islam bela anjing. Kau lah. Aku takut anjing kau masuk syurga yang tak masuk syurga kau. Orang sekarang pandai cakap, nak buat macam mana? Baik, macam mana nak gambar ni? Gambar ni takkan kalau nak buang kan sayang. Jadi kurangkan sifat dia. Kurangkan sifat dia macam mana? Tutup separuh. Jadi ambil kertas yang cantik-cantik lah. Jangan kertas surat khabar, bye. Ambil kertas yang cantik-cantik, kata bunga ke apa-apa kan, kertas yang lik-lik tu kan. Jadi tampal. Ikut tuan-tuan lah. Tuan-tuan nak tampal kepala ke bawah, nak tampal kaki kat. Ikut lah. Aku rasa cantik lah kalau tampal ke atas, dia kata. Nanti kalau orang tanya, Kak, ini kaki siapa Kak? Ini kaki abang kau. Jadi syarat ni jangan cukup sifat. Ini yang disebut oleh ulama. Jadi kita nak turun. Perasan tak kenapa orang dulu ini kan kalau kita cakap sekarang kita bagi kenapa orang dulu buat. Kenapa orang dulu ketika ada kematian diterbalikkan semua gambar. Perasan tak? Kita kat kampung-kampung kan ada bila ada majlis kematian kan orang terbalikkan semua gambar kan.
Sebenarnya bukan kematian aja, hari-hari. Orang kata nanti malaikat tak ambil rohnya, malaikat maut tak kira, kau dalam jamban pun dia ambil. Engkau di bar pun dia ambil. Ya, iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastakdimun. Tapi malaikat yang mengambil amalan orang yang berada dalam rumah tersebut, Nabi sebut, dia tidak akan masuk ke rumah tersebut. Satu, rumah yang ada membela anjing. Yang kedua, rumah yang ada gambar dan patung-patung yang bernyawa. Macam patung budak-budak, teddy bear. Yang ni tak apa, kata ulama. Sebab dia tak dihormati. Macam patung, kita dulu kan dapat piala main takraw, badminton. Kan? Kan kita letak dalam, orang kan suka letak dalam almari kan, dalam almari cermin kan. Dulu almarhum orang tua saya tu, penuh almari dia. Dia punya piala. Ustaz Zali, almarhum Ustaz Zali Nasrullah, dia punya piala sukan tu, satu tinggi ni tuan-tuan. Dia punya piala. Dia main atlet tu. Dia kalau badminton state Selangor. Dululah. Saya state dia. Tapi kalau nak try boleh juga. Dia memang dia sukan, memang dia bola, dia lawak jenaka. Tentang sejarahnya almarhum ni, dia pernah buat majlis ketika perkahwinan anak Sultan Selangor. Dia jemput almarhum buat lawak jenaka pada ketika tu lah. Dia punya hebat lah. Almarhum ni dulu dia, orang dia lah. Jadi bila dia tahu hadis ni tuan-tuan, dia buat apa? Dia patahkan kepala semua. Jadi piala-piala ni dia patahkan semua kepala-kepala. Saya tanya, apa kenapa abah patahkan kepala? Sebab Nabi kata jangan cukup sifat. Kalau patung tak ada kepala, tak cukup sifat. Jadi kalau semua piala dah tak ada kepala, penghabisnya apa tuan-tuan? Tong sampah lah. Jadi yang salahnya apa? Bukan salah patung ni, bukan salah gambar ni. Salahnya dilarang pamer. Dipamerkan. Tapi kalau gambar-gambar ni letak dalam album boleh tak? Ya Allah. Boleh. Tak dalam album simpan. Tak ada masalah. Yang Nabi larang iaitu dipamerkan. Dan yang ketiga, rumah yang tidak didatangi tetamu. Tetamu tak nak datang rumah kita. Tengok rumah kita, berapa lama tetamu tak datang. Maka ada ulama mengatakan, sekurang-kurangnya jangan sampai 40 hari. Kalau 40 hari, ulama pula. Orang tak datang rumah kita, tetamu tak datang rumah kita, maka malaikat hafazah tidak akan datang dan masuk ke rumah kita dan mengambil amalan yang berada dalam rumah tersebut. Jadi tengok, rumah kita dah apa hari tak orang datang. Jadi buka orang. Kalau lama sangat, ada juga datang tapi dekat luar. Siapa dia? Yang meter reader tu. Memang tiap-tiap bulan datang ustaz, meter reader, tak TMB, air dia kata. Itu memang datang. Tapi kat luar. Tak masuk rumah. Datang. Kalau nak barakah tuan-tuan, isi rumah nak barakah, hidup nak barakah, Nabi suruh tetamu selalu datang rumah. Sebab apa kata Nabi SAW? Maka tetamu itu datang, ia membawa rezeki. Dan balik ia membawa dosa kecil kita habis. Ini janji Rasulullah. Janji Rasulullah. Dia datang buat rezeki. Rezeki apa? Bukan duit aja rezeki. Sihat tu rezeki. Afiat itu ketenangan. Keselamatan itu rezeki. Sebab itu orang dulu-dulu, rumah dia hari-hari orang datang. Paling-paling kurang, orang datang cari kutu atas tangga. Kan tak? Berdiri cari kutu. Orang last sekali yang atas tu je yang tak dapat kena cari kutu. Nampak tak? Sambil-sambil cari kutu, sambil-sambil ngumpat. Kau tahu, oi ya Allah, cik nak bujung tu. Iya, berdiri, iya kata. Tapi dosa mengumpat tak dibuat balik. Sebab dosa mengumpat itu dosa besar. Dosa kecil sahaja.
Lepas tu orang dulu, Masya Allah, bila tetamu datang, selalu mereka afiat. Lepas tu, dulu sihat tu tak? Sihat. Nak dengar demam pun susah. Kesihatan ini. Sebenarnya tuan-tuan, banyak perkara yang orang dulu buat kena dengan saintifik dia. Yang kita tak sedar. Apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan kalau ikut kajian, kita ni apabila manusia selalu berhubung dengan tanah, tanah ini dia akan menstabilkan kita punya semua dalam badan, DNA dan sebagainya. Cuba tanya diri kita, dah berapa bulan tak pijak tanah? Bukan jalan tak. Agak-agak. Kita dulu, hari-hari pijak tak? Pijak tanah. Nampak? Itu sekarang orang buat mandi lumpur. Alang-alang kau tak pijak tanah, aku lumpur kau. Nampak? Sekarang baru nak nampak. Kan tanah dengan manusia ini. Sampai orang buat kajian. Itu sekarang ni sakit banyak, masalah banyak. Jadi banyak perkara kadang-kadang kita tak mengikut fitrah. Tak mengikut fitrah. Baik. Sambung lagi kita. Dan terlebih mulia dan bahawasanya ialah Tuhan yang memberi makan akan anjing di dalam kekurangannya. Siapa yang bagi makan? Allah. Atau anjing pun Allah bagi makan. Dan apa dia? Kata ulama, memberi makan akan kafir di dalam seteruannya. Padahal orang kafir ni seteru Allah, tapi Allah tetap bagi makan. Lepas itu kata Nabi SAW, dunia ni Allah bagi kat semua orang. Engkau kafir ke, engkau Islam, engkau jahat, engkau baik, aku bagi. Tapi akhirat, aku cuma bagi pada orang yang aku sayang. Allah akan bagi akhirat, Allah akan bagi agama kepada orang yang Allah sayang. Yang orang Allah tak sayang, Allah tak bagi. Tapi dunia, Allah akan bagi pada semua orang. Kau lawan aku pun aku bagi. Kau sayang aku pun aku bagi. Tapi akhirat aku tak bagi. Tengok hari raya. Allah bagi semua tak? Yang tak puasa pun raya. Yang puasa pun raya. Nampak? Raya aku bagi. Kau tak puasa pun kau raya. Kau puasa pun kau raya. Semua aku bagi. Dam-dam-dum punya beracun. Aku bagi. Tapi aku tak dapat akhirat. Akhirat ni aku akan bagi pada orang yang aku sayang ni. Ayat ni kita kena fikir, Allah sayang aku tak? Macam kita ni umur bukan banyak dah tuan-tuan, tinggal sikit lagi baki. Tinggal baki-baki. Kalau boleh cecah 60 ni alhamdulillah lah Sekarang semua mati bawah 60 ni. Kalau boleh cecah 60 Allah. Kalau kadang-kadang saya fikir juga fikir. Banyaklah fikir kan. Saya yang dah cecah 5 series ni pun risau juga. Tuan-tuan dah gila lebih 5 series ni. Tengok putih lebih pada saya. Tuan-tuan yang janggut putih penuh, saya sebelah baru. Saya baru sebelah, tuan-tuan dah penuh. Mana kalau ikut mati, tuan-tuan mati dulu. Aku lambat lagi, sebab nak tunggu sebelah lagi. Baik. Jadi kena ingat, Allah ni sayang kita. Sayang sangat. Dia betulkan kita. Dia bagi kita sakit. Kenapa dia bagi aku sakit? Sebab sakit itu kata Nabi mengkifarahkan dosa. Jadi Allah sayang aku sebab Allah nak ampunkan dosa aku. Dia bagi aku sakit. Alhamdulillah ya Allah. Jadi bila sakit apa nak buat? Minta kita redha dengan ketentuan Allah. Sekarang pun tuan-tuan, sakit dah macam-macam pelik-pelik dah tuan-tuan. Sakit pelik-pelik. Ini salah satu tanda kiamat. Bila merebaknya wabak ini. Penyakit dah berluas-luasa. Orang sakit semua orang sakit.
Tuan-tuan kalau pergi hospital, purata orang yang sakit jantung ni semua bawah 40 tahun. Budak muda sekarang ramai kena sakit jantung. 38. Tuan-tuan, mana sakit ni sampai Allah Akbar. Ya, kita kena syukur lah tuan-tuan. Ya, ada gunalah masa ni. Itu yang saya pesan dengan kawan-kawan. Kita ni dah tua-tua ni, ya. Aku seorang je tua, korang semua muda lagi. Kadang hati tu tak rasa tua. Kan? Umur tu dah 50 lebih, tapi hati tu rasa muda. Still young, Ustaz. Yes, still young. Keluar lagi jauh aku. Ya. Kita ni kan dah tua. Apa salahnya mulai sekarang, ya, kita kumpul amalan sendiri. Contohnya apa? Cuba kumpul Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sehari baca 100, jangan banyak. Kalau sehari 100, sebulan 3,000, setahun berapa? Tuan-tuan kira duit pandai, aku tanya tuan-tuan tu. Berapa? 12 kali 3. 36, lambat lah korang. Aduh. CP lambat. Dah 36. Kalau 10 tahun, banyak tuan-tuan. Kita mati, orang bacakan tahlil 3 kali je. Betul tak? Itu kalau ada kari ayam. Kalau tak ada kari ayam, mama pucet. Itu kalau ada kari ayam. Ya. Jadi, tolong diri sendiri. Jangan harap orang tolong kita. Sebab zaman yang Nabi sebut ini, nak dapat zaman anak yang baik dah susah. Sebab itu hadis tentang apabila mati anak Adam, terputus segala amalan, melainkan 3 perkara. Itu yang saya selalu ulang hadis ni. Cantik sangat hadis ni. Yang pertama, Nabi kata sedekah jariah. Tak apalah kalau orang ada duit. Tak? Orang ada duit, dia ada peluang yang pertama, sedekah jariah. Orang tak ada duit, ada lagi satu peluang. Nabi kata apa? Ilmu nafi' yang tafi'u bih. Ilmu yang manfaat, yang dimanfaatkan. Kalau ada ilmu, okeylah. Kalau tak ada ilmu, macam mana pula? Ada satu chance lagi. Duit pun tak ada, ilmu pun tak ada. Ada satu peluang. Waladun salihun. Anak yang sah, yang doakan tu mak ayah. Tapi waladun salihun ini, zaman yang Nabi sebut ni dah sampai. Dah mula dah tak ada waladun salihun. Sebab Nabi kata besok apabila hampir kiamat, ibu-ibu melahirkan tuan. Tak? Kan? Tak lahirkan tuan. Keluhan-keluhan guru sekarang. Tuan boleh kena rotan tak? Tak boleh kena rotan. Tuan mana boleh kutip sampah? Kan kita dulu kutip sampah pagi-pagi kan? Siapa ada pengawas dulu? Saya ketua pengawas dulu. Kau ingat aku koman ke? Aku pengawas dulu, ketua pengawas. Pagi-pagi tu. Relax, pakai tie. Kau gila kau? Kutip sampah. Kata, kita cek aja. Tak kutip tulis nama. Sekarang dah tak boleh kutip sampah. Sebab tuan. Dulu sahabat. Guru dan murid itu sahabat. Sekarang tidak. Ibu-ibu telah melahirkan tuan. Tuan ni dia senang lenang. Tuan dah boleh pakai handphone dalam kelas. Nampak tak? Dia tuan. Maka tuan ini waladun salihin dah tak ada. Sebab kita dah duduk zaman yang akhir. Bila sedekah jariah tak ada, duit dah tak ada. Mungkin juga ada duit, tapi kudu kutun. Kedekut, takut duit habis. Ini harta Ahmad Albab yang punya. Takut, tapi dia tak mati dah. Dia lupa kalau dia bawa harta tu kepada Allah, alangkah baiknya. Sebab harta itulah menjadi simpanan dia. Ini kan dalam surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah kan?
وإذا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Sebaik-baik memberi rezeki kalau engkau berniaga dengan aku, yang jamin rezeki ni aku. Tapi kita takut. Kan kita takut. Aku tak percayalah dengan kau ya Allah. Kemudian ilmu manfaat tak ada. Kemudian anak yang soleh pula kita dah risau. Anak aku boleh tak? Tolong aku. Kalau tak boleh, kita tolong diri kita sendiri. Macam mana? Daripada sekarang. Apa salah kita kumpulkan Al-Ikhlas. Jangan banyak. 100 hari. Bukan lama pun. 100 hari, 20 minit habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sambil-sambil 100. Kumpul. Al-Ikhlas. Kumpul selawat. Jangan banyak panjang. Selawat panjang-panjang. Selawat Fatih, selawat Nariyah. Memanglah panjang. Memanglah. Baca selawat pendek-pendek. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Takkan sehari tak dapat 1000. Sama-sama duduk. Daripada kita tengok WhatsApp. Buka grup ini kan. Tak tentu hala punya grup. Tak? Baca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehari 1000. Sebulan dah ada 30,000. Allah, banyak. Setahun. 300,000 lebih. Kaya Den. Tapi kalau masih hidup ni kita tak buat, besok mati miskin. Harap anak memang tak adalah. Dia takkan buat lah untuk kita kalau tengok anak-anak sekarang. Tengok anak-anak sekarang tak boleh harap. Baik. Dan aku hambanya yang mengenal seteruannya, dan aku hambanya yang mengenal aku keesaannya. Kalau orang yang dia ni hamba Allah, dia akan nampak semua benda ni. Lepas tu jadi redha dengan bala. Dia redha dengan sakit. Atakan Nabi-Nabi juga kena bala. Sebab itu Nabi yang 25 adanya ulul azmi. Nampak tak? Kita ni alhamdulillah lah. Nampak tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dulu mengaji, saya ingat saya mengajar tahun 90. Aduh. Aku dijamu dengan biskut Mary tu aje. Lepas kuliah, biskut Mary, kopi cap apa tu ni? Yang Cina tu. Dulu mana ada kopi Melayu? Kopi Cina tu. Dulu kita tak kisah kan. Cina pun Cina lah. Bojo lalu melentang patah. Lepas ngajar tu itulah. Biskut tu kadang-kadang dia orang bawa biskut tu. Biskut yang bulat yang keras tu. Biskut bulat keras tu cicah dengan kopi cicah kena cicah lama. Kalau tak dia tak lembut punya. Itu paling anjing. 3-4 kali anjing fikir nak datang balik. Kat kampung saya ada lagi. Baru ni balik kampung lalu Kuala Kangsar. Ada dia orang jual kat kedai. Biskut keras tu. Dia besar-besar bulat. Dia gendam lama. Orang dulu dia suka biskut tu. Sebab bila gendam sembang lama sikit. Gerap, grup kan. Sebatang nak habis pun 20 minit. Gendam lagi dengan kopi biskut apa nama? Apa nama tak biskut? Ingatlah. Biskut kemian? Biskut mayat. Biskut mayat kata Haji. Itu dia. Dulu kan seronok kan dulu kan. Macam tu. Dulu mengajar macam tu. Surau tak ada aircon, masjid tak ada aircon, nampak tak? Dengan nyamuknya bertempat bertepik, kita bersilat dengan nyamuk. Masya Allah. Tapi barakah dia Allah ya Karim. Sekarang Allah bagi kemudahan, Masya Allah. Nampak tak?
Surau kita Masya Allah ekor. Malam ni menu pula sedap katanya. Special menu pula. Aku pula orang pertama datang malam ni. Tak tahulah apa menunya, kita tengok je lah. Tapi mana tak pernah tak sedap TMB ni, semua sedap. Ya, orang sini ikhlas masak, orang perempuan masaknya ikhlas, hebat lah. Orang perempuan hebat, mudah-mudahan duduk dalam jannah Allah semualah insya-Allah. Ya. Kita nak apa lagi tuan-tuan? Dunia ni sebab itu dia bosan. Apa benda yang tak bosan dalam dunia ni tuan-tuan? Makan, bosan. Betul? Lepas tu orang jual sate, mana dia makan sate? Bosan aku makan sate. Bosan. Apa benda dalam dunia yang kita tak bosan tuan-tuan? Cuba tuan-tuan cakap, ada benda tak tuan-tuan tak bosan? Bosan. Itu yang orang lelaki nak kahwin 2-3 tu dia bosan. Bosan lah dengan kau, dia kata. Nampak? Itu dia kahwin lagi satu. Kahwin bosan lagi. Dah sampai 4 orang, dah bosan juga lagi. Ya. Mana pernah tak ada yang tak bosan. Dunia ni memang, sebab apa dunia ni bosan? Sebab benda tak kekal. Nikmatnya juga tak kekal. Tapi akhirat abadan abad khalidina fiha abada, tak pernah bosan. Makannya tak bosan, isterinya tak bosan, semuanya tak bosan. Jadi kita azamlah nak duduk tempat yang tak bosan-bosan. Ni tengah belajar-belajar lah ni, nak duduk tempat tak bosan-bosan. Itu Nabi dia beritahu apa? Majlis ilmu itu seumpama taman syurga. Jadi kita tengah belajar-belajar nak duduk dalam syurga ni. Itu kan susah kan? Nak belajar-belajar duduk dalam syurga. Susah. Itu yang kadang-kadang hilang. Tak ambil lagi kata. Tidakkah berharga aku padanya sekampung? Roti. Maknanya, kalaulah nikmat Allah ni kita hargai, macam orang menghargai roti yang sedikit yang diperolehi satu kam. Kita masa tak ada air kan pakai air jimat-jimat. Nampak tak? Alah, masa dulu kita susah dulu kan, kita jimat-jimat. Kan? Sikit-sikit pakai kan. Betul tak? Sekarang ni aja. Sebab dah senang sikit. Bila senang tu kita lupa. Itu kata ulama, ujian kesenangan ini lebih susah dihadapi daripada ujian kesusahan. Ujian kesenangan orang susah nak hadapi. Baik itu ujian kesenangan ramai yang lupa Allah. Tetapi ujian kesusahan orang makin hampir kepada Allah. Itulah ada sahabat kita TMB nak pergi haji kan. Sampai kita dengar tengok dia punya ramalan cuaca yang diramalkan lah, tapi tak boleh percaya lah kan. Haji tahun ni 63 dia. Kepanasan. Jadi sesahabat yang nak pergi haji itu nasihat saya lah. Kalau boleh jangan sentuh langsung ais. Kalau 63 darjah Celsius. Suatu saya di sana pun tak pernah capai 60. Paling-paling tinggi kami di sana dulu 52. Zaman itulah. Kalaulah sampai betul lah jangkaan mereka kepanasan masa haji besok 60 lebih, janganlah sentuh. Kalau minum air zam-zam pun janganlah ambil zam-zam yang sejuk. Ambillah zam-zam yang biasa. Sebab panas sangat tu. Memang panas sangat. Nah, kalau 60 tu tuan-tuan, Allah ya Karim, saya pun tak tahulah sanggup tak sanggup. Kami yang biasa duduk tanah Arab ni pun tak tahulah 50 tu kami biasa lagi. Tapi kalau 60 ni wallahu alam. Betul orang Arab dia cerdik, musim panas dia lagi Malaysia. Dia pun tak tahan. Arab betul musim panas, sekolah Arab cuti. Dia cuti 3 bulan. Musim panas. Tu kan siapa yang pergi haji tu nasihat saya lah. Air kena banyak lah. Aiskrim tak payah makan lah.
Takut stroke haba. Baik. Panas tuan-tuan. Oi panas. 60 ni panas. Itu Allah nak tunjuk kat kita. Saya bila disebut dijangkakan. Panas mencecah 60 ni. Kat sini saya fikir. Fikir apa tuan-tuan? Fikirnya, tuan-tuan ingat tak beberapa tahun yang lama dah ni, kajian daripada saintis barat mengatakan lapisan ozon kita dah nipis. Maknanya kalau ozon ni tak ada, bumi ni akan terbakar. Bila saya terfikir, bila dia dengar benda tu, maka saya terfikir. Maknanya saat Allah nak hancurkan alam ini dah dekat sangat. Kita tak pernah cecah sampai 60 lebih. Tuan-tuan perasan tak kepanasan kita sekarang di sekitar? Panas kan? Betul tak? Mendung-mendung tapi panas. Lain macam tuan-tuan sekarang. Itulah besok apabila hampir kiamat ada api yang akan menghalau manusia. Baca hadis kiamat. Tuan-tuan baca hadis kiamat. Tuan-tuan baca hadis kiamat. Tengok balik. Baca hadis kiamat. Orang perempuan tu baca tengok. Buka sambil buka internet tu kan. Jangan nasi online aja. Beli online. Shopee lah, Lazada lah, pening aku. Baik. Tu dia. Kemudian jangan main-main tu orang sekarang umur 60, pandai main internet tu. Orang sekarang jangan main-main. Tak macam mak kita dulu umur 60 dia tahu apa. Sekarang jangan main-main. Aku tengok aku pergi kedai makan, umur 60, gigi udah tak ada, scroll Facebook lagi. Aku kata canggih orang sekarang ni. Canggih baik. Canggih. Sekarang ni canggih. Memang canggih. Itulah canggihnya manusia. Baik. Tak salah lah, bagus. Dan ketahui oleh muhai nafsu dengan hakikatnya bahawa setiada ditahan demikian itu daripadamu, melainkan kerana manfaatnya amat besar. Kenapa Allah tak bagi? Kadang-kadang kita tanya, kenapa Allah tak bagi aku ya? Kenapa kehendak Allah tak bagi ya? Sebenarnya ada baik. Ada benda yang baik pada Allah, buruk pada kita. Ada benda yang buruk pada Allah, kita rasa baik, tapi pada Allah buruk. Pada Allah baik, tapi pada kita buruk. Jadi yang senang apa? Redha dengan qada qadar Allah. Apa itu tuan-tuan? Bila kita redha dengan apa ketentuan Allah, seronok. Ini kata istirja' ni tadi. Patah balik kepada Allah. Itu saya seluruh dengan kawan-kawan. Kawan-kawan sekolah saya dulu. Jumpa, kita jumpa tanya, kau anak dah berapa? Dia ceritalah ni anak aku satu masuk universiti sini, satu masuk universiti sini, satu masuk. Saya pun berseluruh. Saya kata aku tengok kau dulu, kau ni bodoh aku cakap. Yalah. UPSR pun tak lepas, tak ada A aku. Saya cakap kita kawan sekolah, satu kelas. Aku tengok UPSR kau, tak ada. SPM ngam-ngam. Tak? Tapi Allah, saya cakap dengan dia, Allah ni tak zalim. Kita bodoh, tapi dibagi anak-anak kita pandai. Kalau ikut, saya kata, kau punya PMR hancur. Sekolah saya dulu, PMR yang bagus ada 2 orang. Salah seorang dia yang kat depan ni lah. Dulu 4A kena main. Saya 4A tuan-tuan, 4A 1B. Saya punya UPSR. Tapi Allah Ta'ala tu tahu, saya minta dengan almarhum nak masuk maktab sains. Masa tu layak masuk maktab sains. Almarhum kata tak payahlah. Aku kalau masuk maktab sains ni, aku jadi CEO TMB. Aku tak ngajar apa ni. Baik.
Adalah hikmah dia. Nampak tak? Adalah baiknya Allah atur kita. Itu reda dengan qada dan qadar Allah hebat. Tisa seluruh rumah saya muju arwah abah dulu tak masukkan aku kat mata saya marah. Kalau tak aku tak kahwin dengan kau. Takkan aku nak kahwin dengan kau, aku cakap. Seluruh rumah kan. Baik. Alhamdulillah. Ya, Allah Ta'ala tu hebat. Mak dia atur kita, nampak? Dia atur kehidupan kita. Dia atur kehidupan anak-anak kita. Cuma yang kita nak apa? Mudah-mudahan kita minta dengan Allah, apa yang Allah aturkan untuk kita, biar aturan tu aturan yang baik, baik. Ingat aturan yang jahat-jahat. Lepas itu Nabi pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri minka. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada sesuatu kejahatan daripada Engkau. Makna ketentuan yang tidak baik. Kan kita doa, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syiqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Itu doa tu. Betul. Nabi SAW dia tak bagi kita tinggal 2 wirid. Baca pagi petang. Wirid ni tuan-tuan dah baca. Mungkin tuan-tuan tak sedar. Apa dia satu? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya ulang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Siapa yang baca ni, Allah peliharakan dia daripada kecelakaan. Kedua, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Apa kata Nabi? Siapa yang beramal dengan dia, dia terpelihara daripada kecederaan dan daripada kecederaan binatang-binatang bisa dan sebagainya. Allah pelihara dia daripada kecederaan binatang bisa. Allah pelihara daripada kecederaan yang lain. Tuan-tuan, hebat 2 wirid ni. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Hebatnya 2 wirid ni, tuan-tuan. Satu, saya nak cerita pasal almarhum. Almarhum ni kalau tengok dalam sejarah hidup dia aksiden 7 kali. Dan aksiden dia bukan aksiden kecil, langgar punggung tak. Aksiden dia hebat-hebat. Antaranya, dia pernah suatu saya nak balik kampung, kereta dia, tuan-tuan, jatuh di Sungai Temuh. Jatuh, tuan-tuan. Saya di belakang, di depan. Driver ni nak elakkan lori, kemudian kereta dia jatuh di sungai. Saya pun sampai, saya tengok kereta, rupanya kereta orang tua saya. Dia pun naik. Saya tanya, Abah, macam mana, Abah? Alhamdulillah, tak ada apa-apa. Abah tertidur, dia kata. Abah sedar kaki Abah basah dia. Dia boleh tidur lagi. Kereta tu tengah turun sungai tu, dia tidur lagi. Dia sedar, tuan-tuan, ketika kaki dia basah. Alhamdulillah, satu luka tak ada. Kedua, sebab tu dia faham. Dia sampai di kedai, tuan-tuan. Ada satu lori 5 tan langgar kereta dia. Kereta dia ni total loss. Rapat. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Masya Allah, dia keluar ikut tingkap, pergi order kopi O 1. Orang dah menjerit, Ustaz. Lori ni, tuan-tuan, kelendan mati, driver mati. Dia keluar, dia order kopi O, dia minta dia makan nasi lemak sebungkus.
Saya tak ada alhamdulillah, satu luka pun tak. Tapi dia amal ni daripada muda. Sebelum puasa ni tuan-tuan berlaku dengan anak saya tuan-tuan. Anak-anak laki-laki saya umur 24 tahun. Aksiden dengan bas tuan-tuan. Dia bawa kereta saya ada satu Hilux. Saya ada satu Hilux. Hilux saya tertelas V tuan-tuan. Hilux saya V. Dia keluar tuan-tuan, masya-Allah, lepas aksiden tu, saya punya kereta kalau di dalam Hilux saya tu tuan, saya punya kereta tu dashboard dia pecah habis. Dia jadi macam tu. Seat dia jadi kecut ni tuan-tuan, separuh. Alhamdulillah tuan-tuan, anak saya kepala sikit je. Kaki je bengkak. Saya tanya dia, ketika itu dia nak ambil kakak dia daripada hospital. Saya tanya dia, abang keluar rumah waktu bila? Malam tu malam Jumaat. Sebab di madrasah kita akan ada majlis zikir selepas malam Jumaat. Dia cakap, ya, abang keluar setelah habis majlis zikir. Kami malam Jumaat, kami ada buat majlis zikir. Abang dah habis majlis, abang keluar ya. Dan dia sempat tanya kereta yang langgar dia. Ada 3 biji tuan-tuan. Dia langgar bas dan dia berbusing dan kereta langgar dia. Dia sempat keluar tanya lagi orang yang langgar dia tu. Abang macam mana bang? Itu kelakar sikit. Aku tak ada apa-apa. Butang baju aku je tercabut, dia kata. Alhamdulillah. Lepas tu saya kata kebesaran. Hebatnya dua wirid ni yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan tinggal. Jangan tinggal. Allah selamatkan kita daripada kecederaan. Allah selamatkan kita daripada balak-balak yang besar. Kalau kena balak pun, tapi Allah selamatkan daripada kita, daripada kecederaan yang besar. Tuan, kalau orang tengok kereta tuan-tuan, sampaikan polis yang di balai polis tanya, owner ni dah mati ke? Yang ditanya tu depan anak aku. Cik, cakap dia betul sikit cik, kata dia. Ya, aksiden tu saya, minta maaf, dia kata. Kalau tuan-tuan tengok kereta tuan-tuan, memang qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada siapa kata driver hidup. Tapi hebatnya apa yang dijanji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua wirid tuan-tuan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Dah cukup tu ya. Bulan ni kita baca 4 baris. Memang 5 tahun lagi ni kawan. Kalau sebulan 4 baris, 5 tahun lagi buat habis. Dekat ni je pertemuan kita. Ana kata hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Allah pada Allah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau kita fikir tuan-tuan, hebatnya Allah. Contoh air Zam-Zam. Tuan-tuan takkan jumpa satu telaga yang telah ribuan tahun yang tak pernah kering. Cuba akal kita fikir. Yang Allah nak tunjukkan kehebatan dia. Air Zam-Zam ni bukan orang satu kampung, satu dunia. Satu dunia ambil, tapi tak pernah kering sampai sekarang. Hebatnya yang Allah nak tunjuk, aku nak tunjuk pada engkau tentang kebesaran aku supaya engkau yakin dan percaya. Yang aku ni ada. Jadi aku tinggalkan bekas-bekasnya. Kita telaga kat kampung mana dah kering dah kan. Itu bukan satu kampung. Itu satu keluarga. Cedok-cedok habis. Saya ingat kat kampung saya dulu. Ada satu telaga, ada satu kolam. Kolam tu dah kering. Itu bukan satu kampung ambil. Kita je yang mandi. Nampak tak? Tapi Allah tunjukkan kebesaran. Kau tengok, aku letakkan. Ni kebesaran yang aku tunjukkan kepada kau. Ma'u Zam-Zam. Telaga Zam-Zam. Bi'aru Zam-Zam. Dah ribuan tahun. Tidak kering-kering. Dan yang ambilnya bukan sikit-sikit. Satu dunia ambil. Kalau dulu ya tuan-tuan,
Mungkin kita pergi umrah, kita ambil. Sekarang dah boleh export and import and export apa nama dia. Nampak? Tuan-tuan nak air Zam-Zam sekarang bila-bila je dapat. Dah boleh dah beli kat sini. Dah boleh, apa nama, import ke apa? Import ke apa benda tu? Aku tak reti import export ni. Dah boleh dah, tak payah pergi Mekah, dah boleh minum air Zam-Zam. Dekat kapal je dah boleh. Oi, kau dapat air Zam-Zam kat mana ni? Online. Online ni sekarang main. Hebat. Allah tunjukkan, Masya Allah. Mana kehebatan aku. Supaya kamu lebih yakin dengan aku, kamu lebih percaya dengan aku. Betul Allah pesan pada ayat awal Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi. La raiba fihi. Yang aku cakap ni semua tidak ada keraguan ni. Yang aku bagi tahu, mana Al-Quran ni kalam Allah bagi tahu kita kan? La raiba fi, tidak ada keraguan dalam ni. Jadi kau jangan ragu. Jadi apa yang aku janjikan, apa yang aku bagi, jangan ragu. Jadi bila tak ragu senang kan? Yakin dengan Allah, hebatlah. Baru rasa, baru iman ni rasa tuan-tuan, baru seronok. Baik, setakat ni saya ingat tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa bulan depan. Kalau ada umur, kalau tuan-tuan nak mati lah. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat mati husnul khatimah. Yang itu je, kita semayang tak banyak, zikir tak banyak, tapi minta husnul khatimah. Antara yang disebut oleh ulama, orang yang nak dapat mati husnul khatimah ni jangan tinggalkan tu lah. Antara yang disebut oleh Syekh Daud selawat Fatih. Syekh Daud sebut selawat Fatih. Kena cari selawat Fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Yang disebut oleh Syekh Daud. Kemudian tasbih. Jadi itu semua benda-benda tu kena usaha. Sebab kita dah berumur dah ni. Dah berumur dah. Hidup tak tahu bila. Mudah-mudahan dapat mati husnul khatimah. Baik. Dan yang terakhir, insya-Allah sekali lagi pada malam ni, jika tuan-tuan nak bantu madrasah, dana madrasah, dan khususnya untuk bayaran bil api dan air kita, setiap bulan, yang mana dia charge average-nya 7,000 lebih sebulan. Setiap bulan 7,000 lebih. Jadi kalau mana tuan-tuan nak bantu madrasah Ahlan Bik, bolehlah berurusan dengan kami insya-Allah, dan mesej ke pun macam mana ke, ikutlah kalau nak bantu insya-Allah. Tapi kalau rasa ustaz, saya nak simpan duit ni sampai saya mati ustaz. Alang-alang kedekut, biar kedekut sampai mati. Ikut sukalah. Ikut sukalah. Mudah-mudahan. Saya ajak tentang sekali tu bukan apa. Adik kurang-kurang. Kita nak sembahyang sunat tak larat. Nak sembahyang tahajud tak larat. Nak baca Quran tak larat. Tapi ada saham kita dengan madrasah. Jadi apa yang diorang buat, kita dapat. Dia orang sembahyang tahajud, sembahyang witir tiap-tiap malam, kita dapat. Saya pun tak dapat tiap-tiap malam. Kadang-kadang dia orang sembahyang, aku tidur. Dia orang baca Quran tiap-tiap hari. Dia orang zikir tiap-tiap hari. Jadi saham tu kita dapat setiap bulan. Dapatlah. Besok kita terkejut, ya Allah, ini pahala apa ni? Aku sembahyang sunat, baru aku cabut. Tapi sunat tak? Sunat tetap sunat. Sembahyang sunat, aku cabut. Sembahyang witir, aku dah kurang baca Quran. Dah sebulan ni aku tak tengok Quran. Aku tengok lemang aja. Kan? Lemang ketupat rendang, lemang ketupat rendang. Quran aku dah tak boleh tengok dah. Nampak tak? Tapi dia orang baca Quran hari-hari. Sekurang-kurang kita dapat saham. Jadi saya naknya itu je tuan-tuan. Dia orang buat amal, kita dapat. Mengalir besok di kubur kita, dapatlah. Itu je. Ya Allah bagi kita kemudahan. Itu je sikit. Bukan banyak pun. Bukan seorang 1,000. Kalau seorang 1,000, masuk ICU semua. Memang masuk ICU. Seorang sikit, insya-Allah. Dapat saham kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Ya Allah, jadikan hati kami qalbun salim, ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakan atas kami hati qalbun salim, kurniakan atas kami hati qalbun salim, seperti mana yang tersebut dalam Al-Quran, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah baki umur kami dapat buat baik dan meninggalkan segala kejahatan, ya arhamar rahimin. Ya Allah, rezekikan atas kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikanlah ahli keluarga kami dan juga kami, segala pekerjaan kami, harta kami dalam keadaan yang barakah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, jika kami semua besok masuk dalam jannah Engkau, maka Kau kumpulkan kami dalam tempat yang sama, ya Allah, dalam jannah-Mu yang sama, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau selamatkan kami daripada fitnah hidup ini, ya Zal Jalali wal Ikram, dan azab di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kasihani kami, ya arhamar rahimin. Radhakan kami, ya Zal Jalali wal Ikram. Terimalah kami sebagai hamba-Mu yang saleh, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang baik-baik, jadikan isteri kami orang yang baik-baik, jadikan anak-anak kami orang baik-baik, jadikan menantu kami, cucu kami, keturunan kami orang baik-baik, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.